Hai, saya Dr. Ahmad Zarif dari Klinik Keluarga One Medic. Hari ini saya nak bercakap sikit pasal patukan ular. Okey. So, kita tengok keadaan sekarang dah macam-macam. COVID, banjir, denggi. Kita takut je kalau ada orang ramai atau orang awam yang kan dia terkena patukan ular sebab yalah dia punya habitat semua dah terganggu banjir ni kan. Ular ni pula dia biasanya dia menyorok je, dia relax je. Habis sekarang ni dah jadi macam ni, takut dia keluar and risiko semakin tinggi kat orang ramai. Okay, so first kita kena tahu ular ni dia adalah salah satu dalam sistem ekologi kat Malaysia ni. Ular ada jenis yang berbisa, ada jenis yang tak berbisa. Yang berbisa ni ialah dia mematuk lah kan, dia ada venom. Kalau yang tak berbisa ni dia boleh menggigit atau membelit. Kalau perasan dululah pernah kita tengok surat khabar yang mana ada orang dekat kebun getah kena makan ular sawa. Live gambar dia ambil tu tengah kena belit lagi dengan ular. Itu ular sawa. Ular sawa memang tak berbisa lah. Okay, so ular ni biasanya dia tak mengganggu orang. Dia kacau orang kalau dia sendiri diganggu, dia sendiri dikacau. Okay, macam mana dia akan menyerang? Biasanya dia menyerang melalui gigitan, semburan ataupun patukan lah. Okay, so bila dia gigit ni, dia akan transferkan dia punya venom kepada mangsa. So yang bahayanya sebab venom dia ni mengandungi banyak bahan-bahan toksik. Nak rawat dia pula, dia lain ular lain cara. Okay. Saya kata macam tu, makna kata kat sini kita kena tahu jenis ular tu. Okey. Ular dia ada 3 jenis besar. Elapidae, Peperidae, Hydrophinae. Okey. So dia punya tanda dan dia punya gejala pula sukar orang nak tengok sebab macam kata tadi dia berbeza daripada jenis ular yang lain dan lain. Okey. So macam mana kita nak kesan dia, kita kena tengok daripada dia punya ciri-ciri dia tu sendiri. Daripada bentuk dia, dia punya kembang, dia punya color dan dia punya sisik macam tu. Okey. Biasanya orang yang boleh kena pasti ni adalah orang yang telah dilatih dan dia mahir dengan benda ni. So that's why kalau berlaku benda-benda macam ni, sebab bila kena rawatan, kena gigitan ular, ianya adalah satu kes kecemasan sebab dia boleh buat mudarat kepada seseorang, maka kita kena cepat-cepat gigi kecemasan. Okey. Macam mana nak tahu tanda dengan gejala dia? Okey, kecederaan ataupun keseriusan daripada patukan ular ni dia bergantung kepada spesies dan saiz ular tu. Yalah, makin besar makin banyak lah dia punya racun ataupun dia punya venom yang boleh pergi kan. Okay. So gejala dia contohnya adalah sakit. Usually memang sangat sakit kan. Okay. So first sakit, bengkak, lemah badan, pendarahan yang berterusan, dia akan kabur penglihatan, dia rasa lemah, ada punya kelopak mata, kita panggil ptosis. Lepas tu dia boleh tak sedarkan diri and dia boleh sukar bernafas. Okay. So ianya perlukan rawatan segera. Dia punya risiko kematian kita dapat kurangkan kalau langkah-langkah ni kita buat cepat. Mesti kena cepat. Okay. So apa yang kita boleh buat bila kena patuk ular? First kali, call kecemasan 999. Mesti kena ingat. Kadang bila kita panik ni, nombor simple pun tak boleh ingat. So saya biasa cadangkan dekat semua pesakit, letaklah satu dekat ruang yang kita sentiasa tengok, senang nak nampak, nombor-nombor kecemasan. Nombor Maya, nombor hospital terdekat, nombor klinik terdekat, nombor ambulan, nombor 999, nombor polis. Every household need to have that. Setiap rumah kena ada benda tu. Ini penting. Contoh kalau dah jadi macam ni, tak ada susah. Okay. So dia ada beberapa mitos terhadap patukan ular ni. Okay. So we go through that. Okay. First kali, mangsa perlu ditenangkan sebab bila digigit, kita tak nak lajukan jantung tu supaya nanti kan peredaran darah laju, lagi cepat dia sampai ke jantung ni kan. So perlu ditenangkan, kita kena hadkan pergerakan anggota badan. Okay. Sama konsep dia, kita tak nak circulation tu jadi lebih laju. Lepas tu kita, ini yang mitos ni, biasanya kita dengar potong atau hisap. Kalau saya tengok cerita dulu-dulu kan, dia hisap, ataupun dia akan dia potong sikit bahagian yang kena gigit. Salah sama sekali. Jangan pernah buat. Kita nak pindahkan mangsa, kita tak nak ada banyak gerak, so kita boleh guna papan untuk alihkan mangsa lah. Papan kalau kita ada
katil untuk gerak tu kita gerakkan guna yang tu, atau kita support dia lah, papah dia. Kadang dia dah kena kat kaki, dia pijak lagi gerak tu, tambah pergerakan. So biar dia tak gerak, kita support. Okay. Lepas tu elakkan, jauhkan dia daripada ular, takut kena patuk lagi. Kalau dia kena kat mata, sebab kita kata dia boleh sembuh kan, so kalau kena kat mata, cepat lagi basuh mata dia tu. Okay. And then kena kenal pasti ular ni susah kan, sebab banyak sangat. Jadi dia mesti oleh ahli perubatan yang terlatih. So apa yang orang tu boleh buat, at least try ambil gambar daripada beberapa sudut. Ular tu tak adalah macam Instagramers, dia nak duduk lepak je, senyum je kita ambil gambar dia, tak ada. You try daripada mana-mana sudut, depan, tepi, yang boleh. Tak advice untuk kita bunuh ular ni, so you have to call bomber lah. You dapat benda tu, itu sangat-sangat membantu kita punya pegawai perubatan kita. Sebab masa saya dekat kecemasan dulu pun, soalan yang kita tanya mesti, perasan tak ular apa? Kenal tak ular apa? Dia ada tak macam ni? Tak pastilah. Yang best tu kadang dia tu, saya ada bawa ular tu, saya dah pukulkan dia tadi. Okay, at least kita nampak, kita dah tahu jenis apa. Sebab rawatan adalah berdasarkan kepada venom spesies ular tersebut. Itu yang menentukan untuk kita optimize rawatan dia. Okay, bawa ke kecemasan lah paling penting. Okay, so bila dia dah sampai kat fasiliti kesihatan, apa yang orang kesihatan akan buat, dia akan pantau darah, saiz bengkak tadi tu, yang dia nak tahu venom dia lah. Katakan tengok setiap berapa jam makin besar, berapa besar dia naik, berapa besar. And kesan-kesan bila kita kena gigitan ni, salah satu tadi, dia boleh rosak tempat yang kena patuk tu. Okay. Kadang kita tengok orang tu dah baik pun, sebab toksik tu dah makan dia punya daging kat sini, rosak dah, parut besar, tapi still ada yang survive lah. So survival rate ni bergantung kepada berapa pantas kita dapatkan rawatan. Okay. Untuk dia dapatkan antivenom ni, dia kena call Pusat Racun Negara. Ini saya tengok pakar saya selalu buat lah. Alright. So saya harap hari ni dapatlah membantu sedikit, tahulah sikit, tak banyak, hari ni dapat tambah sikit. So suka cerita, saya minta kepada orang ramai kalau boleh like, share dan komen kita punya video. Harap ada yang kita dapat bantu daripada video ni. Okay. Alright. Thank you so much.